Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Berjumpa kembali. Pada hari ini cikgu nak fokus dengan kamu bahasa Melayu tata bahasa. Beza. Beza ni perbezaan kita nak cari antara dan di antara. Masa bila kita nak guna antara dan pada masa bila pula kita akan guna di antara. Ini ramai murid yang keliru. Bukan murid sekolah rendah je, sampai ke sekolah menengah pun ada yang masih keliru penggunaannya. Jadi hari ini kita akan fokus pada perbezaan antara dan di antara. Kita lihat dulu contoh ini. Buah durian. Buah durian raja buah, siapa yang tak suka? Buah durian banyak jenis, antaranya musang king, D24, IOI, kucing tidur dan sebagainya lah. Jadi kita nak gunakan antara durian kegemaran saya ialah ataupun di antara durian kegemaran saya ialah mana satu kita nak guna? Antara ke di antara? Untuk mengetahuinya, jom kita belajar perbezaan antara dan di antara. Penggunaan di antara. Fasa sendi nama di antara digunakan apabila kata antara berfungsi sebagai kata nama. Fasa sendi nama di antara hanya dapat digunakan untuk menunjukkan kedudukan fizikal atau tempat. Kelirulah cikgu apa maksud ni. Kalau keliru kita tengok contoh. Melalui contoh kita akan lebih faham. Contoh ayat. Contoh 1. Alia duduk antara ibu dengan bapanya. Ayat yang kedua, Alia duduk di antara ibu dengan bapanya. Bezanya, ayat pertama tidak ada di. Ayat kedua dia ada di antara. Yang lain semua sama. Jadi nombor 1 ni salah. Alia duduk antara. Salah. Sepatutnya Alia duduk di antara ibu dengan bapanya. Ada 3. Alia di tengah-tengah. A, B, C. Alia adalah B. A, ibu. C, ayah. Alia duduk di antara. Okey, itu yang pertama. Penggunaan antara pula. Kata antara yang berfungsi sebagai kata sendi nama boleh mendahului ayat yang menunjukkan perbandingan. Kita akan lihat contohnya. Contoh 2. Di antara Ramli dengan Zaki banyak perbezaannya. Sepatutnya antara Ramli dengan Zaki banyak perbezaannya. Tak perlu di antara sebab mereka hanya ada 2 orang saja. Ramli, Zaki. Antara Ramli dengan Zaki banyak perbezaannya. Okey, itu contoh yang kedua. Kategori yang ketiga untuk penggunaan antara. Kata sendi nama antara biasanya diikuti oleh kata nama am yang tidak perlu diulang lagi. Ingat, kata nama am. Kita dah belajar itu kata nama khas, kata nama am. Kata nama am yang tidak perlu diulang lagi. Lihat contoh ini. Contoh 3. Okay. Antara lagu-lagu persembahannya ialah Cintaku dan Janjimu. Janji palsu. Contoh lagu. Yang kedua, antara lagu persembahannya ialah Cintaku dan Janji Palsu. Penggunaan antara, dia kata tidak perlu lagi diulang kata nama am. Kata nama apa tadi? Lagu. Tak perlu lagi lagu-lagu. Dia cukup antara lagu. Sebab antara ni dah banyak. Antara penyanyi yang popular kat negara kita, Siti Nurhaliza, Zainal Zain, contohnya lah. Jadi antara, tak perlu lagi ulang lagu-lagu. Antara lagu. Antara makanan kegemaran saya, contohnya. Tak perlu lagi antara makanan-makanan. Antara makanan. Itu contoh. Contoh 3. Seterusnya masa bila kita nak gunakan antara, kata sendi nama antara hanya dapat diikuti kata nama am jamak yang mengalami penggandaan separa seperti adik-beradik yang membawa makna kumpulan orang dan sebagainya yang tertentu. Yang ni kata nama am jamak. Jamak ni menunjukkan banyak. Contoh keempat. Mereka berbincang di antara adik-beradik. Salah. Sepatutnya mereka berbincang antara adik-beradik. Fokus ini ialah apa tadi? Kata jamak adik-beradik. Jadi mereka berbincang antara adik-beradik. Seterusnya, penggunaan antara.
Kata seni nama antara boleh juga diikuti oleh bilangan tertentu seperti 2, 3, 10, 1000 dan sebagainya. Kata bilangan tidak tentu seperti beberapa, semua dan sebagainya. Dan kata bilangan himpunan seperti kedua-dua, ketiga-tiga, beratus-ratus dan sebagainya. Lihat contoh untuk lebih faham. Contoh ayat. Jarak di antara dua buah rumah itu jauh. Salah. Tak perlu penggunaan di antara. Sepatutnya ayatnya, jarak antara dua buah rumah itu jauh. Jarak. Antara. Sebab dia melibatkan dua buah rumah saja. Rumah A, rumah B. Jauh sangat. Okay. Jadi jarak antara dua buah rumah itu jauh. Tak perlu lagi penggunaan di antara. Penggunaan antara, seterusnya, kata seni nama antara juga boleh diikuti oleh kata ganti nama diri seperti mereka, kita dannya. Kamu dah belajar itu kata ganti diri pertama, diri kedua, diri ketiga. Yang ini fokus pada kata ganti nama diri. Contoh ayat, contoh yang ke-6. Jangan ada dusta di antara kita, di antara ahli kita. Tak perlu penggunaan di antara. Sepatutnya ayat begini. Jangan ada dusta antara ahli kita. Dusta ialah penipu, pembohong. Jangan ada dusta antara ahli kita. Kalau ada 10 orang, jangan ada yang dusta. Sebagai rumusan dan kesimpulan, beza penggunaan antara dan di antara. Ada beberapa contoh yang cikgu bagi tahu tadi. Cikgu harap kamu lebih faham. Untuk murid yang sekolah rendah ni, dia basic saja. Kalau sekolah rendah ni, kami ingat tu je. Antara dengan di antara. Kalau antara, dia banyak pilihan. Antara makanan kegemaran saya, burger, pizza, KFC dan sebagainya. Antara. Kalau di antara, dia menunjukkan jarak. Mesti ada. Rumah A, rumah B, rumah C. Jarak di antara. Jadi yang lain tu, bila kamu dah faham yang asas, cuba faham yang lebih susah sedikit. Bila masuk ke sekolah menengah dan sebagainya, dia akan lebih susah. Jadi yang paling penting, kita betul dulu apa yang kita dah buat salah selama ini. Jangan jadikan dia kebiasaan. Contoh paling mudah, kalau kebiasaan kita bawa-bawa, kamu tak boleh terima. Contoh, sepatutnya bukan memasak nasi, tapi kita guna menanak nasi. Kamu dah tahu, dah belajar kat sekolah menanak nasi. Ibu tanaklah nasi. Janganlah ibu masaklah nasi. Kamu dah belajar kat sekolah tanak, tapi kat rumah kamu masih menyebut masak nasi. Betulkan yang salah itu supaya dia menjadi kebiasaan yang betul. Okay, itu saja yang cikgu nak kongsi pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.